Buletin Didik 1 Ogos bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dakwaan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS dibuat secara tergesa-gesa bagi menggantikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 adalah tidak tepat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata PBS sebenarnya telah dilaksanakan lebih 10 tahun lalu bermula 2011 di peringkat sekolah rendah dan diperluaskan ke sekolah menengah setahun kemudian. Jadi untuk kita tiba-tiba buat seolah-olah ini satu benda baru adalah tidak tepat ya, kerana perkara ini telah memang ada di sekolah. Cuma setelah kita membuat sesi libat urus sebagai contoh ya, sesi libat urus yang kita laksanakan dalam kita menetapkan keputusan ini melibatkan pelbagai pihak, dan dalam konteks ini kita dapati dalam setiap keputusan yang nak buat ni mesti ada kekangan, akan ada kekangan kita. Sama ada kita nak tunggu until situation dengan izin menjadi perfect baru kita nak laksanakan, which is we don't know when. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Sikijang Natra Ismail di Dewan Rakyat hari ini. Menjelas lanjut, beliau berkata, sistem pendidikan di seluruh dunia kini cuba mengurangkan tumpuan kepada peperiksaan bagi melahirkan generasi lebih kreatif dan terbuka. Justru pemerkasaan PBS adalah antara pendekatan KPM pendidikan untuk beralih daripada pembelajaran berorientasi peperiksaan kepada pembelajaran yang lebih menyeronokkan. KPM juga akan menambah baik dan memantapkan kaedah pelaporan PBD. Melalui kaedah ini, pencapaian murid dilaporkan secara menyeluruh sebanyak 2 kali setahun, iaitu pada pertengahan sesi akademik dan akhir sesi akademik dengan menggunakan deskriptor tahap penguasaan yang lebih komprehensif dan jelas. Pelaporan ini juga menilai tahap usia. Bakat kesukanan murid berkeperluan khas MBK kembali dicongkil melalui kejohanan olahraga pendidikan khas. Kejohanan dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD, petaling perdana disertai 43 sekolah rendah dan menengah. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana, Musa Ismail berkata kejohanan kali ini memberi peluang pihaknya mencungkil lebih ramai atlet baharu. Tujuan kita menganjurkan kejohanan ini ialah untuk memilih yang terbaik di kalangan anak-anak pendidikan khas di daerah Petaling Perdana ini untuk mewakili daerah ke peringkat negeri. Kemudian kalau kita terpilih juga, kita akan mewakili peringkat kebangsaan. Beliau turut berbangga pihaknya telah melahirkan ramai atlet yang mampu bertanding mewakili negeri. Bagi Nur Patricia Muhammad Mazid yang mengambil bahagian dalam acara Lempar Cakra, kejohanan kali ini paling dinantikan selepas 2 tahun terpaksa berehat akibat pandemik COVID-19. Harapan saya boleh masuk peringkat kebangsaan, boleh menang pada peringkat ni dan masuk peringkat kebangsaan. Guru dan jurulatih yang mewakili sekolah turut menyatakan keyakinan terhadap atlet yang bertanding pada kejohanan kali ini. Seluruhnya lepas pertandingan daerah kita ada peringkat negeri Selangor, dan biasanya murid kita lah Petaling Perdana ni memang akan peringkat kebangsaan lah kebanyakannya. Memang Petaling Perdana ni sekolah dia ramai, banyak sekolah, so memang jumlah murid ramai, jadi banyak peserta kita terpilih untuk peringkat negeri dan kebangsaan lah. Kejohanan berlangsung selama 2 hari di Stadium Mini KPM SMK USJ 23 Subang Jaya, Selangor. 13 acara dipertandingkan dan atlet yang cemerlang akan mewakili daerah untuk merebut peluang mewakili negeri. Kanak-kanak yang pernah menjalani pembedahan kanser mulut germ sel tumor, Ainul Mardiah Ahmad Safiuddin, kini dilaporkan kritikal. Perkara itu dikongsikan ibunya menerusi Instagram yang memaklumkan kanak-kanak berusia 4 tahun itu sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi pediatrik PICU. Nurul Irwani Zaidi berkata anaknya mula menunjukkan simptom muntah dan cirit-birit sebelum dikejarkan ke hospital dengan menaiki ambulans. Pemeriksaan doktor mengesahkan jangkitan sudah merebak ke seluruh tubuh Ainul. Keadaan terkini kanak-kanak itu turut mendapat perhatian Dr. Nur Amalina Cik Bakri. Menerusi Twitter, Dr. Amalina meminta pengikutnya untuk mendoakan kesejahteraan Ainul Mardiah. Adik Ainul Mardiah mendapat perhatian umum setelah Dr. Nur Amalina membantunya menjalani pembedahan di London, United Kingdom bagi membuang tumor seberat 200 gram daripada mulutnya 3 tahun lalu.
Sementara itu, bapa Ainul Ahmad Safiuddin Ahmad Razak memaklumkan anaknya tidak sihat sejak Jumaat lalu. Keadaan Ainul dilihat semakin teruk pada hari kedua selepas dilihat tidak bermaya dan masih muntah tiap kali diberikan susu. Ainul terus dikejarkan ke hospital pada keesokan harinya dan telah ditahan di dalam wad untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil imbasan X-ray yang dilakukan ke atas Ainul mendapati paru-paru dan ususnya dipenuhi tumpuk putih. Ainul kini dibantu dengan mesin pernafasan. Menurut Saifuddin lagi, pihaknya masih belum mengetahui punca jangkitan kuman tersebut. Bersua kembali, Universiti Malaysia Kelantan UMK menganjurkan The 5 Minecraft Edu Challenge 2022. Antara objektif cabaran permainan video itu menggalakkan pelajar mengasah kreativiti dan bekerja dalam kumpulan. 33 sekolah serta 66 pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh Kelantan menyertai cabaran ini. The 5 Minecraft Edu Challenge tahun ini bertemakan taman tema dan perlu disiapkan dalam tempoh 2 jam. Teknologi pendidikan ALAF ke-21 menghasilkan pelbagai kaedah pembelajaran yang unik, antaranya pendidikan berasaskan permainan atau dikenali sebagai game-based learning. UMK tidak mahu ketinggalan dalam memperkenalkan kaedah baru ini kepada masyarakat. Perisian Minecraft Education Edition yang digunakan sepanjang program ini memberi peluang kepada pelajar sekolah rendah dan menengah untuk bekerjasama dalam pasukan masing-masing dan berinteraksi di alam maya serta mempamerkan kreativiti dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Sementara itu, Dekan Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi UMK, Profesor Madya Dr. Muhammad Azwadi Sulaiman berharap dengan penganjuran program ini, platform Minecraft Education dapat diperkenalkan kepada pihak sekolah dan masyarakat. Beliau melihat platform ini berpotensi membantu proses pengajaran di sekolah dalam bentuk yang baharu. Institut Kemahiran Mara Tan Sri Yahya Ahmad IKM Tasha berjaya menghasilkan inovasi perangkap tikus untuk menghalang haiwan perosak memusnahkan hasil tanaman padi. Projek yang diberi nama Mousetrap Radial Line ini adalah teknologi kelestarian alam tanpa menggunakan sebarang bahan kimia seperti racun perosak. Seorang pelajar yang terlibat dalam projek berkenaan, Nazirul Shazmim Abdul Mufshim, berkata inspirasi dan keluhan petani berkaitan serangan haiwan perosak seperti tikus membuatkan dia dan rakan-rakan meninjau masalah pesawah di pekan. Projek perangkap tikus ini menggunakan paip PVC dengan kaedah kelestarian alam. Penggunaannya amat mudah tanpa memerlukan kemahiran khusus. Dengan kos hanya RM50, perangkap tikus ini cuma perlu diletakkan di sawah dan ditinggalkan semalaman. Menurut pengarah IKM Tasha, Marzuki Razi, kejayaan seperti ini adalah satu nilai tambah untuk pelajar itu sebaik mereka menamatkan pengajian kelak. Keberhasilan projek ini juga menunjukkan keupayaan pelajar lepasan IKM untuk bersaing dalam pasaran kerja. Terletak hanya kira-kira 30 km dari ibu kota, kini mereka yang inginkan ketenangan dalam hutan batu boleh mengunjungi Taman Ekorimba Commonwealth di Rawang. Bukan sahaja menjanjikan pemandangan mendamaikan, pelbagai aktiviti disediakan termasuk untuk peminat suka lasak. Ikuti laporan Ain Syafiqah Zaki yang meneroka salah satu khazanah alam di bumi Selangor itu. Sebaik menjejakkan kaki ke Taman Ekorimba Commonwealth ini, bunyi kicauan burung menjadi halwa telinga umpama menyambut kedatangan kami. Usaha pihak pengurusan Taman Ekorimba Commonwealth untuk penjenamaan semula memberikan nafas baharu kepada salah satu taman ekorimba yang juga sebahagian dari hutan simpan kancing itu. Satu kelebihan dia adalah is more private, yang mana apabila anda nak masuk, all vehicles should be registered. Itu yang pertama. Dan kedua, dia akan sentiasa disanitize. Dan ketiga adalah satu keistimewaan yang terbaik sekali adalah sesiapa yang bawa masuk sampah memang tidak dibenarkan sama sekali untuk membuang merata-rata. So everyone has experience yang mana tiada tong sampah langsung di sini.
Lubercamp ini merupakan salah satu tempat menarik yang boleh dikunjung di Taman Ekorimba Commonwealth. Dengan serendah RM100, anda boleh bermalam di sini. Bagi pencinta aktiviti lasak, mereka boleh melakukan aktiviti seperti berbasikal, kembara sungai, menunggang skuter elektrik, bermain ATV dan pelbagai lagi. Sebab bagi saya dia sangat sesuai kalau family datang ramai-ramai. Sebab dia banyak aktiviti dalam tempat ni saja. Maksud dia tak payah keluar-keluar. Kalau orang datang check in kat sini, kat dia punya bilik ke mana kan, family tu satu hari tu boleh habiskan aktiviti kat sini je. Kalau malam boleh camping, kalau siang ada banyak-banyak aktiviti, banyak tempat-tempat pop ambil gambar. So kalau mak-mak, kakak-kakak, adik-adik kan, dia sukalah ambil gambar tu. Tempat ni sangat menarik sebab dia luas, sesuai bau family, dan buat macam event gathering, kereta, family day, sebab dia ada pelbagai aktiviti. Kita ada kayak dekat situ tadi, lepas tu ada ATV, ada basikal, ada skuter, ada basikal, dan ada kafe yang cantik. Dia punya rumah penginapan pun cantik. Dengan berkeluasan sekitar 260 hektar, pengunjung dapat merasai sendiri suasana dan kehidupan sebenar di dalam hutan. Ansyafiqah Zaki melaporkan. Okey, pada hari ini saya akan terangkan tentang cara pegangan dalam sukan badminton. Okey, kita ada raket dan bagaimana kita nak pegang dia. Okey, kita ada dua cara pegangan. Yang pertama adalah forehand dan yang kedua adalah backhand. Okey, yang pertama adalah forehand. Cara pegangan dia adalah kita pegang raket seperti ini dan kita akan letakkan atau kita salam dengan raket. Cara pegangan salam. Ini dipanggil forehand grip. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah backhand grip. Okey, dalam raket kita ada beberapa part dekat pegangan ni. So, kita thumbprint di bahagian yang besar, kayu yang besar, dan kita grip. Ini dipanggil backhand grip. Seorang lelaki di utara Perancis adalah satu-satunya postman yang masih menghantar surat menggunakan bot di negara itu. Charles Defort yang sudah berkhidmat selama 4 tahun mula mengambil alih tugasan postman bot setahun yang lalu. C'est bien pour nous. Nampak menyeronokkan, lebih-lebih lagi dapat bekerja sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Namun tugas pemuda berusia 24 tahun ini sebenarnya agak mencabar. Defort menggunakan bot kayu kecil untuk menghantar surat dan barangan kepada kira-kira 50 penduduk di kawasan berpaya di Audemores. Cabaran terbesar, di sini tiada nama jalan atau nombor rumah. Justru, Defort perlu membiasakan diri dengan keadaan sekelilingnya. Donc ce qui change d'une tournée aussi habituelle, c'est qu'en fait dans le Marais, vous n'avez pas d'adresse. Tout se fait au nom, donc on a un plan en fait pour savoir telle personne habite à tel endroit et du coup on ne suit pas vraiment à l'adresse quoi. On fait tout au nom. Bagi penduduk pula, kehadiran postman sedikit sebanyak menceriakan hari mereka, khususnya pada musim sejuk kerana kurangnya aktiviti sosial di sini. Bonne journée. Salut, à la prochaine. DC League of Super Pets mendominasi carta box office Amerika Utara pada hujung minggu lalu dengan kutipan $23 juta. Jumlah itu bagaimanapun dilihat tidak begitu memberangsangkan berbanding kos pembikinannya yang menelan belanja $90 juta. Ditambah dengan penglibatan nama besar seperti Dwayne Johnson dan Kevin Hart yang menyumbang suara mereka. Di pentas antarabangsa juga DC League of Super Pets sekadar mencatat $18.4 juta dari 63 pasaran termasuk Malaysia. Filem animasi ini mengisahkan pengembaraan haiwan-haiwan adiwira legenda. What the heck? That can't be sanitary. Every day, me and Souks hang out. Stray Kids membuat kejutan untuk peminat mereka tamat seminggu sambutan ulang tahun kelab peminat Stay. Tepat jam 12.30 malam waktu tempatan, kumpulan K-pop itu melancarkan lagu baharu Time Out beserta video muzik. Sepanjang seminggu yang lalu, peminat Stray Kids meraihkan Stay Week
bagi mengenang pemberian nama atau gelaran untuk peminat kumpulan itu yang kini memasuki tahun keempat. Blackpink pula mengesahkan komitmen seni mereka mulai bulan ini menerusi video comeback Born Pink. Setakat ini mereka hanya berkongsi jadual muzik bermula dengan single terbaru bulan ini. Ia diikuti pelancaran album baru pada September dan permulaan konsert jelajah dunia pada Oktober. Penampilan semula Blackpink ini adalah yang pertama dalam hampir 2 tahun, satu tempoh yang dianggap agak panjang untuk industri hiburan Korea. Ia juga menguatkan desas-desus bahawa mereka akan beraksi di Malaysia tahun hadapan. Sukan ketika tumpuan peminat sukan tanah air terarah kepada tamasya Commonwealth di Birmingham, kontijen para negara yang membawa cabaran di Sukan Para ASEAN di Solo, Indonesia mencuri tumpuan apabila meraih 4 pingat emas pada hari pertama acara olahraga. Acara lontar peluru menyaksikan penguasaan Malaysia apabila meraih 2 pingat emas menerusi Muhammad Ziyad Zulkifli dalam kategori F20. Ziyad melakukan lontaran sejauh 16.92 meter. Pingat perak turut dimenangi atlet negara Muhammad Alif Muhammad menerusi catatan 13.46 meter. Manakala kategori F53-55, pingat emas diraih Muhammad Zikri Zakaria hasil lontaran sejauh 9.05 meter. Pingat emas ketiga negara menyusul menerusi acara lompat jauh lelaki F44-66. Lompatan Eddie Burnett sejauh 6.48 meter nyata sukar dicabar. Dia mengatasi peserta tuan rumah Ryan Arda yang mencatat 5.47 meter. Pingat gangsa milik peserta Thailand. Dan menepati ramalan tiada masalah buat Muhammad Rizwan Muhammad Puzi menyumbang pingat emas keempat negara. Dia menjuarai acara kegemarannya 100 meter T36 dengan kepantasan 12.220 saat. Beralih ke kejuaraan pencak silat dunia ke-19, sasaran Malaysia untuk meraih 7 pingat emas tercapai menerusi Muhammad Al-Jufri Jamari selepas mengungguli aksi kategori tanding kelas F. Bagaimanapun, kejayaan itu diiringi kabar yang kurang enak didengar apabila Muhammad Al-Jufri melahirkan hasrat untuk bersara daripada pencak silat. Dah tentunya lebih manis kerana ini secara ofisial daripada saya sendiri, sebabnya saya dapat ataupun tidak dapat pingat emas, saya tetap dengan keputusan saya itu akan menamatkan karier saya selaku atlet silat negara yang hampir 15 tahun saya berkecimpung dalam dunia ni, kerana saya nak lebih perhatian ataupun rehat bersama keluarga dan menjalani seperti mana orang biasa yang menjalani kerja-kerja rutin harian mereka dan sebagainya. Pada aksi final kategori tanding kelas F, Muhammad Al-Jufri mengalahkan pencabar dari Indonesia Iqbal Chandra Pratama. Pesilat kelahiran Pahang itu menang menerusi kiraan mata 35 berbalas 21 sekaligus merangkul gelaran juara dunia buat kali keempat berturut-turut. Paling manis sasaran 7 pingat emas yang diletakkan Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Persaka berjaya dicapai. Kejayaan Muhammad Al-Jufri turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang merasmikan upacara penutup di MITC Melaka semalam. Bola sepak Liga Super 3 perlawanan berlangsung semalam, hanya Sabah FC memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri, manakala Selangor FC dan Penang FC tewas di kebangkitan pasukan pelawat. Di Stadium Likas, Sabah FC ketinggalan 1 gol menentang Melaka United menerusi jaringan Ifidayo Olusegun minit ke-24. Percaturan jurulatih Dato' Ong Kim Swee membawa masuk pemain berpengalaman, Amri Yahya nyata berhasil.
Amri menyamakan kedudukan minit ke-65 dan penyerang berusia 41 tahun itu meledak gol kemenangan 2-1 Sabah FC 10 minit sebelum perlawanan tamat. Di Stadium MBPJ Petaling Jaya, Selangor gagal mempertahankan 2 gol awal menentang Negeri Sembilan FC. Tuan rumah membuka jaringan minit ke-8 menerusi Harrison Kayan. Disusuli gol kedua hasil percubaan Yazan Al-Arab minit ke-30. Negeri Sembilan nyata kekal fokus dan bangkit pada babak kedua. Gustavo Dos Santos menjadikan 2 gol minit ke-66 dan 80 untuk menyamakan kedudukan. Sebelum Shansel Faraj memastikan kemenangan 3-2 pelawat 6 minit kemudian. Nasib sama dialami Penang FC di gelanggang sendiri berdepan Sarawak United. Pelawat mendalui menerusi Nur Azizi Ramli seawal minit ke-5, namun Penang FC menyamakan kedudukan hasil percubaan Lucas Silva minit ke-17. Sarawak FC sekali lagi di depan minit ke-20 menerusi gol Uci Akbar, namun Penang FC tidak menunggu lama. Hanya 2 minit berselang menyamakan kedudukan juga menerusi Lucas Silva. Namun 6 minit sebelum whistle penamat, Gonzalo Soto menjaringkan gol kemenangan 3-2 Sarawak United. Itu dia. Satu lagi jaringan. Formula One Grand Prix Hungary pelumba Red Bull Max Verstappen sekali lagi menampilkan pemanduan mantap untuk muncul juara. Dia mengatasi cabaran sengit 2 pelumba Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton dan George Russell yang menduduki tempat kedua dan ketiga. Detik yang cukup mengujakan buat George Russell yang bermula di petak pertama dan Lewis Hamilton pula di petak ketujuh. Russell berjaya mengekalkan kedudukan paling hadapan sebelum hentian pit pada pusingan ke-16 membuka ruang buat pelumba Ferrari Charles Leclerc merampas kedudukan paling hadapan. Bagaimanapun kedudukan Russell dan Leclerc kemudiannya dicabar pelumba Red Bull Max Verstappen yang bermula di petak 10 meminta satu demi satu pelumba untuk memberi saingan. Satu ketika Verstappen nyaris terbabas sebelum dia dapat mengawal jenteranya untuk terus memberi tekanan. Hamilton yang turut beraksi baik dan sempat berada di kedudukan paling hadapan pada satu ketika sebelum membuat hentian pit kedua kembali mengejar untuk memperbaiki kedudukan. Dan pusingan ke-65 dia meminta rakan sepasukan Russell untuk berada di tempat kedua. Namun nyata sukar untuk mencabar Verstappen yang ceria merakam kemenangan ke-9-nya musim ini. Legoland di Windsor, England memperkenalkan set figura bola sepak wanita kebangsaan menggunakan lebih 800 kepingan Lego. Lebih manis, skuad England dinobatkan juara kejohanan Euro 2022 hari ini. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.